Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua urusan rasmi. Dan kita sedar di Malaysia pada hari ini bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan dalam segala urusan rasmi. Kita bangga apabila mesyuarat dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ya, kita bangga apabila kita berbicara kita menggunakan bahasa Inggeris. Dan paling teruk masyarakat Malaysia, ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapik, saya tak nak berkias. Biar kita berpijak di bumi yang nyata. Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Tak payah berkias, tak payah berlapik. Sebab kita bercakap secara telus dan terbuka. Biar semua orang tahu apa masalah utama kita. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa. Berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk, perkataan bahasa Inggeris, ya, menerima imbuhan bahasa Melayu. Ya, kita cuba linkkan, kita cuba konekkan dari mana datangnya ilmu bahasa ini. Inilah pendusta-pendusta bahasa. Inilah penderaka-penderaka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan. Penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Sebab kita telah melalui satu proses yang cukup baik. Proses yang mendidik kita supaya memartabatkan dan mendaulatkan bahasa Melayu. Namun kita bayangkan anak-anak bangsa yang lahir pada masa ini, mereka tidak langsung boleh berbahasa Melayu dengan baik. Kita yang rasa mereka ini baik sebenarnya. Saya merupakan pemeriksa ujian bertulis bahasa Melayu bagi Fakulti Undang-Undang setiap tahun. Jarang sekali pelajar mendapat markah penuh dalam penulisan bahasa Melayu kerana kesalahan tata bahasa ketara, penggunaan bahasa, istilah-istilah bahasa Melayu, perkataan-perkataan bahasa Melayu rata-ratanya terjemah langsung daripada bahasa Inggeris. Ya, influence jadi influensi, jurisdiction jadi jurisdiksi, ya, participation jadi partisipasi. Kalau semua boleh terjemah begitu, nation kena jadi nasi. Tapi tak jadi pun nation sebagai nasi. Maknanya ada perkataan yang tak boleh kita ubah, tapi kita ubah. Ini yang berlaku. Sebab masalah bahasa Melayu ini ialah masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana. Tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan. Saya orang Felda. Saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan saya. Di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah saya menggunakan bahasa Tamil, anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Tak maaf. Kita yang bangga anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya, minta maaf. So, bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, anak-anak bangsa sekarang memang tak ada jati diri. Dua perkara yang mereka tak ada perasaan. Satu, sebagai warga Malaysia, mereka tak rasa bangga pun. Cubalah tanya mereka. Mereka lah orang pertama yang akan kutuk Malaysia. Memang ada anak muda yang ada jati diri. Berapa peratuskah mereka? Itu sangat penting. Menyanyikan lagu negaraku pun berdiri tegak tak boleh. Ya, ada yang masuk universiti kita minta nyanyi lagu negaraku pun ada yang tak menghafal sampai ke hari ini. Dan masuk universiti pun tak boleh menghafal lagu negaraku. Ini konsep jati diri ini. Ya, semangat tentang semangat jati diri, bangganya, ya, sebagai rakyat Malaysia itu tak ada. Kedua, tentang bahasa kebangsaan lagi tak ada. Cubalah beri pilihan kepada pelajar undang-undang ke pelajar dalam bidang sains kejuruteraan. Anda nak pilih bahasa mana untuk bentang? Anda nak bercakap dalam bahasa mana untuk bentang? Rata-ratanya memilih bahasa Inggeris sebagai medium komunikasi mereka. Ini menunjukkan bahawa mereka ini sebenarnya lebih selesa untuk bercakap dalam bahasa Inggeris. Ini masalah satu, kita tidak menyediakan mereka untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Ini masalah berakat umbi pada keluarga kita. Melentur buluh biarlah dari rebungnya, ya. Jadi kita kena melentur buluh tu biar dari rebung. Ajar anak-anak kita, ya. Kita kena ingat, kalau anak-anak kita bercakap bahasa Inggeris pun, keturunan kita takkan berubah. Saya bercakap macam mana pun, macam native speaker ke, macam orang Eropah lebih pandai daripada orang UK pun, keturunan saya masih India, takkan berubah sampai bila-bila pun. Jadi
Berbijaklah di dunia nyata macam saya kata ya. Tak payah. Sampai ke hari ini, hidup bahasa Melayu ni, umpama gantung tidak bertali, tarik pun tak sampai ke langit, lepas pun tak sampai ke bumi, terkapai-kapai di awang-awangan. Kononnya nak martabatkan, tapi tak juga martabatkan. Tapi macam nak menghapuskan, perkara 152 masih ada. Jadi apa sebenarnya kita nak buat? Tolak ke sana, tolak ke sini, akhirnya gantung tidak bertali lah. Itu maksudnya tarik pun tak sampai ke langit, lepas pun tak sampai ke bumi, terkapai-kapai. Tak ada orang boleh bantu kecuali kita sebagai rakyat Malaysia yang sebenarnya boleh mengangkat ya martabat, darjat dan sanjungan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sekaligus sebagai bahasa ilmu. Itu saja daripada saya buat masa ini. Terima kasih. Terima kasih.